Baik, jom kita start dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua ibu-ibu? Khabar baik, alhamdulillah. Hari ni dah start ramai cuti kot ni. Oh, tapi sebab esok sama cuti kan? Esok cuti apa? Sultan Selangor. Betul tak? Okey, tak apa. Cuti pun kita boleh teruskan insya-Allah. Baik, ibu-ibu, hari ni kita sambung ayat baharu. Betul tak? Ya, muka surat 183 bagi yang ada buku 183. Untuk ayat kita akan mula insya-Allah masuk ayat baharu ayat 11. Ya, dalam mushaf surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat yang ke-11. Dan ibu-ibu, kelompok ayat ini ayat 11 sehingga ayat 18. Mungkin saya tak akan habiskan dalam satu kelas hari inilah. Sebab ini cerita yang sangat-sangat penting, sangat-sangat besar, dan situasi cerita ni sangat menyedihkan. Yang banyak benda kita boleh belajar daripada ayat 11 sehingga 18, yang mana inilah permulaan cerita Hadithatul Ifki. Hadithatul Ifki. Al-Ifki ni adalah satu al-kadzabil qabihil fahish, satu tuduhan pendustaan yang sangat jahat, yang sangat keji, yang sangat jijik, iaitu tuduhan ke atas Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dengan satu perbuatan yang tidak baik yang kita akan panjangkan. Baik, ibu-ibu, boleh kita baca ayat ni dulu? Ya, kita baca dahulu sehingga tak apa, kita baca ayat 11 sampai 18 dulu. Boleh baca ayat Quran pagi ni insya-Allah. Ayat 11 sehingga ayat 18. Boleh ibu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.
إذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. طيب bacaan yang baik ibu, masya-Allah tabarakallah. Alhamdulillah. Ayat 11 sehingga ayat 18 ibu kita boleh mula buka surat 184 penerangannya. Ia bermula bercerita tentang tuduhan yang sangat jahat, sangat jijik dan keji ke atas Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang daripada ummahatul mukminin, salah seorang daripada ibunda orang beriman. Kalau ibu tengok, nanti kita akan tengok kesinambungan baliklah. Ya, daripada 10 ayat pertama tu ada beberapa hukum hakam. Kita dah belajar dah, betul dah? Ya, berkaitan dengan hukum hakam hudud lah. Maksudnya daripada orang yang berzina, tuduhan zina, tuduhan suami ke atas isteri, tuduhan isteri ke atas suami. Tiba-tiba masuk cerita tentang fitnah jahat. Ibu-ibu, kalau ibu ingat, kuliah pertama kita tentang surah An-Nur, kita dah buat pengenalan ringkas berkaitan dengan surah An-Nur ini. Salah satu matlamat ataupun asas yang sangat penting dalam surah An-Nur adalah asas untuk mendidik kita bermasyarakat. Berarti nak duduk dalam masyarakat, nak membina komuniti, nak membina penduduk setempat, mesti menjaga hukum hakam bab-bab ni. Daripada sudut pergaulan, kerana pergaulan sekiranya tidak terjaga akan mengakibatkan penzinaan. Itu salah satunya. Ya, walaupun kita nampak takkanlah kot bersembang boleh bawa kepada situ. Sebab itu kita dah tengok wala taqrabuz zina, jangan mendekati. Ya, kalau berlakunya jual beli dan sebagainya, sekadar jual beli. Kalau perlu berlaku tempat kerja, ada pergaulan, ya, ada mesyuarat, ya, ada perlu duduk bersama dengan yang bukan jantina bersama, maksudnya lelaki dan perempuan, sekadar bekerja. Sebab pergaulan itu ada asasnya dalam pembinaan masyarakat. Ibu-ibu, pembinaan masyarakat dia mula daripada individu. Individu yang baik membina keluarga yang baik, keluarga yang baik membina masyarakat yang baik, masyarakat yang baik membina negara yang baik. So pembinaan masyarakat tu dia main daripada keluarga, pembinaan keluarga dia main daripada individu. Jadi dia bermula surah ini bercerita tentang individu, betul kan? Individu nak membentuk keluarga yang baik, jauhi zina. Jauhi apa-apa yang mendekatkan kepada zina. Sebab ibu-ibu, penzinaan akan membuatkan keturunan ataupun nasab keturunan seseorang kacau bilau, betul tak? Dia tidak tahu bapa dan tidak tahu keturunan dan sebagainya, wal'iyadzubillah. Masuk kepada hari ini ayat 11 hingga 18 bercerita tentang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh. Apa kaitan dengan masyarakat? Nanti bila dah habis surah ni, macam biasa kita akan buat conclusion lah. Secara ringkas ibu, apa yang kita akan belajar dalam kisah Sayyidatuna Aisyah adalah tentang tuduhan. Berarti salah satu bentuk
pendidikan untuk pembangunan masyarakat dan juga komuniti juga adalah dengan menjaga, bukan sahaja menjaga pergaulan 10 ayat pertama, tetapi juga menjaga mulut. Ya, tidak bersangka buruk, tidak menyebarkan fitnah, tidak menyebarkan tuduhan-tuduhan, dan ini yang kita akan belajar. Sebab ada kesan yang besar dari ibu kalau kita duduk bercakap pasal orang dalam penduduk setempat. Ni kak nak cerita sikit orang sebelah tu, orang yang hujung kampung tu, baru pindah tu, kan. Bermula dengan cakap-cakap yang tak ada manfaat, tuduhan, fitnah, akhirnya akan apa yang berlaku dalam penduduk setempat. Boleh jadi tak bertegur sapa ibu-ibu, boleh macam-macam. Betul tak? Kita dah tengok dah. Jadi ini antara asas ayat 11 sehingga 18 secara asalnya kita akan tengok. Baik, ibu cuba perhatikan provokasi yang bagi yang ada buku. Sekali lagi, saya sayang nak skip sebab kisah ni sangat-sangat menarik. Jadi kita cuba baca mana yang boleh kita baca. Provokasi ibu. Kemenangan-kemenangan dan kejayaan perjuangan Nabi SAW menegakkan masyarakat Islam di Madinah tertegak di atas kesetiaan sahabat-sahabatnya dan juga kebencian para musuh. Maksudnya macam mana Nabi boleh menang walaupun dibenci oleh banyak atau ramai musuh sebab sahabat-sahabat yang setia. Sebab tu ibu kalau kita tengok dalam kisah-kisah Al-Quran ni, dia mesti ada cerita pasal circle. Circle kita duduk dengan siapa, Nabi pun duduk dengan sahabat-sahabat. Berarti Nabi memerlukan sahabat, Nabi memerlukan Khadijah dan juga keluarga. Berarti Nabi juga memerlukan support system. Begitu kita ibu, kita juga amat memerlukan support system. Dan salah satu support system kita adalah rakan-rakan kita ni ibu, yang duduk sebelah-sebelah kita ni. Orang besar selalu diuji dan oleh pujaan dan celaan. Di samping orang-orang seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib yang berkorban jiwa dan raga dan harta benda kepada Nabi SAW. Musuh demikian dihadapi Nabi ketika beliau di Makkah, di antaranya Abu Jahal yang memang kuatlah, yang terkenal menentang Nabi SAW secara terang-terangan. Fasa Nabi dimusuhi ibu bermula daripada Makkah. Tapi yang ni, kisah ni berlaku di mana? Di Madinah. Ataupun fasa Madaniyah, fasa selepas hijrah. Berarti Nabi ni, kehidupan Nabi di Makkah atau di Madinah ni memang dibenci. Jadi ibu jangan heranlah kalau kita, kenapa dia benci ke aku? Nabi yang baik itu pun dibenci. Kita apatah lagi, maksud saya kita pun baik insya-Allah. Cuma kita ada lacking here and there juga ibu. Nabi juga begitu kerana Nabi bukan malaikat, Nabi adalah manusia. Tetapi Nabi ni dah digelarkan Al-Amin. Sebelum kenabian lagi orang dah kenal dah Nabi ni orang yang jujur, orang yang amanah. Bahkan pakcik Nabi iaitu Abu Lahab juga antara yang sangat mencintai Nabi SAW. Tapi kerana wahyu, kerana kenabian, bermula peperangan ataupun permusuhan. Jadi Nabi ni ibu, dekat Mekah pun orang tak suka, dekat Madinah pun orang tak suka. Tak suka sebab apa ibu? Tak suka sebab tak buat benda yang betul bagi pandangan mereka. Maksudnya Nabi, bila Nabi ajak menyembah Allah, bagi mereka tak betul. Sebab apa? Ini lawan daripada nenek moyang kita ni. Nenek moyang dah buat benda ni lama mana dah menyembah berhala. Tiba-tiba mai seorang anak muda yang miskin, tak ada harta dan sebagainya, boleh mai ajak kami buat benda lain. Itu antara punca dia. Jadi ibu sekarang dah cerita Nabi berhijrah. Surah An-Nur fasa Madaniyah, fasa turun di Madinah. Jadi apa yang berlaku? Masih lagi ada permusuhan. Bahkan permusuhan tu berganda-ganda dari aspek yang berbeza. Kalau di Mekah ibu, permusuhan berlaku sekitar 13 tahun lebih. Fasa penurunan Al-Quran yang pertama di Mekah 13 tahun lebih, bermula daripada kenabian Nabi itu. Yang tu peperangan sebab apa? Peperangan sebab Nabi ajak sesuatu yang tak sesuai dengan keinginan mereka lah, iaitu akidah ataupun tauhid. Sekarang di Madinah ibu,
Nabi masih diprovok, Nabi masih dibenci. Sebab apa? Sebab kemenangan demi kemenangan Nabi dan para sahabat dah capai. Yang tu kita dah tengok tadi, kemenangan dan kejayaan perjuangan Nabi SAW dah makin banyak. So kalau di Makkah ramai lagi yang tak beriman. Maksudnya yang beriman pun sikit-sikit, betul kan? Sembunyi-sembunyi. Di Madinah dah makin ramai beriman, dah makin ramai menerima Nabi. Berperang pun banyak dah peperangan yang Nabi menang. Okay, so dah mula pula permusuhan mereka daripada sudut yang lain. Cuba perhatikan ibu-ibu. Di antaranya Abu Jahal yang menentang Nabi secara terang-terangan. Tetapi setelah Nabi SAW, Abu Jahal kisah di Mekah ya ibu. Tapi setelah Nabi pindah ke Madinah, masyarakat Islam mula berdiri. Dah ramai ya ibu menerima Islam. Beliau menghadapi musuh yang bukan satria, orang berjiwa kecil yang hanya berani membuat fitnah, menghasut, memfitnah, berbicara di belakang, sedang pada lahirnya dia bermulut manis menyatakan setuju. Perhatikan ibu, kalau di Mekah, perjuangan Nabi itu orang tolak. Maksudnya antara cabaran yang besar untuk Nabi, ramai tak beriman. Kalau menyatakan iman pun mesti menyatakan secara sembunyi-sembunyi. Bila pergi Madinah, dah berhijrah, dah makin ramai orang follow Nabi SAW. Tapi cabaran lain pula ibu. Cabaran bertemu dengan kaum munafik. Di Mekah, kaum musyrikin dan kaum kafirin. Orang kafir dan orang musyrik. Di Madinah ada juga macam tu, bukan tak ada. Tapi yang lebih banyaknya munafik. Munafik ni ibu kita nak tengok sekejap lagi secara panjang lebar. Tetapi secara asas munafik ni apa dia ibu? Lain, depan lain, belakang lain. Itu secara asas. Ataupun bahasa-bahasa hari ni, macam-macam lah bahasa hari ni ibu kan. Ataupun peribahasa-peribahasa, ya, tak kira lah depan orang lain, belakang orang lain, poin dia tak sama lah cerita dia. Okey, so itu antara ciri-ciri yang sangat berbahaya ibu. Duduk dalam satu kelompok yang dengan kita cakap lain, yang dengan orang lain cakap lain. Ini antara maksud munafik secara asas. Sebab tu ibu, surah yang spesifik cerita tentang golongan manusia di dalam Al-Quran ini spesifik dalam 3 surah. Satu ada surah Al-Mu'minun. Ya, surah Al-Mu'minun adalah surah yang datang sebelum surah An-Nur. Kalau ibu tengok, ya kita mula buku ni surah An-Nur kan, dan juzuk 18. Okey, sebelum surah ke-24, surah An-Nur adalah surah yang ke-23. 23 adalah surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun cerita tentang ciri-ciri orang beriman. Dan di dalam Al-Quran juga ibu ada surah Al-Munafiqun. Pernah dengar tak surah ni? Pernah baca tak? Mesti pernah jumpa. Bila kita khatam kan, kita akan baca semua kan. Maksudnya kalau kita nak khatam, kita baca 30 juzuk, kita akan jumpa surah Al-Munafiqun. Ciri-ciri orang munafik. Dan satu lagi surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. So menunjukkan ada 3 surah ibu yang kata ulama, kalau kamu nak faham macam mana ciri yang detail, tempat lain pun ada cerita. Dalam Baqarah pun ada cerita, dalam An-Nisa, semua surah ada cerita. Tapi ada spesifik surah untuk cerita apa ciri Al-Mu'minun, apa ciri Al-Munafiqun, dan apa ciri Al-Kafirun. La haula wala quwwata illa billah. Dan ibu dalam surah Al-Baqarah, Allah bahagikan 3 kelompok di awal cerita selepas Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat 2 sampai cerita pasal Quran, ayat 3 sampai ayat 5 cerita tentang ciri-ciri orang bertakwa, ciri-ciri orang beriman. 2 ayat selepas itu ibu, ciri-ciri orang kafir. Dan belasan ayat selepas itu ciri-ciri orang munafik. Kata ulama ketika mana mensyarahkan surah Al-Baqarah pada fasa tersebut, kenapa ciri orang beriman tu ada dalam ayat 3 ayat, 4 ayat. Ciri orang kafir tu 2 ayat.
Ciri munafik tu berbelas ayat. Ya, kenapa banyak sangat ciri orang munafik ni? Sebab apa? Sebab kafir itu bahaya, ibu. Ya, kekufuran itu bahaya, sangat berbahaya. Tetapi kekufuran itu jelas. Kita nampak. Tidak? Yang lebih berbahaya, bukan maksud kufur itu tak bahaya. Kufur itu dah memang bahaya, ibu. Tapi sekurang-kurangnya, maksudnya kita jelas. Ini tanda kufur. Tapi kalau kemunafikan ini tersembunyi, jadi dia macam kita kata apa? Gunting dalam lipatan ke ibu? Bahasa ni kan, peribahasa kita. Gunting dalam lipatan, talam dua muka, duri dalam daging. Kadang-kadang kita tak perasan sifat-sifat yang munafik ni. Jadi ini lebih berbahaya. Sebab kufur clear. Tapi munafik kadang-kadang tak clear. Sebab tak nampak. Maka inilah antara cabaran Nabi dan para sahabat di Madinah. Berhadapan dengan orang-orang yang menyatakan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Itulah munafik. Dia dekat Nabi, dia kata dia orang beriman. Tapi belakang Nabi, dia buat hal-hal tuduhan dan sebagainya yang kita tengok ni. Itulah yang dinamakan golongan munafik, yang dipimpin oleh seorang yang mengaku kawan, padahal lawan. Dia kata aku geng hang. Rupanya dalam grup WhatsApp dia dengan kita, dia support kita. Tapi dia ada lagi satu grup WhatsApp yang tikam kita. Contoh. Sebab apa saya ambil contoh situ? Sebab lah ni memang itulah antara media sosial kita. Betul tak ibu? Grup WhatsApp lah kan ibu? Kita bukan duk tengok TikTok sangat, betul tak? Jadi kita grup WhatsApp lah. Kalau ada musuh hendak melawan Islam, perhatikan perangai Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Kalau ada musuh hendak melawan Islam, dibantunya dari belakang. Dia tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tolong secara diam-diam. Tetapi kalau musuh itu sudah dapat dikalahkan oleh Nabi, dia pun mencuci tangan dan musuh yang kalah itu pun ditinggalkannya dan dia pergi mengambil muka kepada muslimin yang menang. Perhatikan ini. Kalau ada musuh nak lawan Islam, dia bantu musuh Islam tu diam-diam. Kalau ada musuh nak lawan Nabi dan para sahabat, dia bantu musuh tu. Tapi diam-diamlah belakang-belakang. Perhatikan ibu, kalau musuh tu dapat dikalahkan oleh Nabi, dia tinggal musuh tu. Ya, tadi dia support musuh ni. Tapi kalau Nabi menang, dia cuci tangan. Dia kata, itulah hang. Ya, aku kata dah, pergi belah kanan, hang pergi juga belah kiri. Padan muka. Tapi dia support ibu. Dan ini adalah perangai yang akan berterusan sampai bila-bila. Ya, Abu Jahal dah mati, tapi ke Abu Jahalan ibu ada lagi. Abu Lahab pun dah mati ibu, tapi ke Abu Lahaban masih ada. Abdullah bin Ubay pun dah mati, tapi perangai tikam kawan dari belakang macam ni ada lagi. Sampai bila-bila. Sebab tu perangai munafik ni berbahaya ibu. Ya, sebab depan lain, belakang lain. Menyatakan sokongan, tetapi sebaliknya menyatakan permusuhan. Ya, menyatakan keimanan, tetapi menyembunyikan kekufuran ataupun kemunafikan. Kalau dia nampak agak sedikit pintu hasutan, kalau dia menampak agak sedikit pintu hasutan untuk memecahkan ikatan muslimin di antara muhajirin dengan ansar, dilaluinya lubang yang kecil itu. Tengok ibu. Saya nak kita menikmati, sebab tu saya baca satu persatu ya, saya tak skip Yang mana yang saya tak skip lah. Yang ni saya ada highlight lah. Kalau dia nampak ada sikit lubang yang dia boleh masuk dalam lubang tu, untuk make sure muhajirin dan ansar boleh berpecah belah, dia guna lubang tu. Maksudnya kalau dia nampak any chances ibu untuk bagi muhajirin berkelahi dengan faham tak? Bergaduh ibu, ya, muhajirin bergaduh dengan ansar, dia akan ambil chances tersebut untuk make sure belaga. Ini bahaya ibu. Ya, mungkin dia ada, kalau dalam masyarakat kita, ya, mungkin dia geram dekat A,
Ya, dia pergi belaga A dengan B, dia lari. Ni, kok tu kata Kak Hang, kawan ni pergi marah dekat B, betul tak ibu? Ya, yang kawan ni tak tahu apa-apa. Yang kawan ni tak tahu apa-apa, tapi kerana ada orang yang mengambil kesempatan pada ruang yang dia dapat. Ini sikap Abdullah bin Ubay bin Salul. Jahat ibu. Sangat jahat, wal'iyadzubillah. Ya. Muhajirin adalah orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah ibu. Ansar orang Madinah yang membantu Muhajirin. Sehingga kalau kurang hati-hati pimpinan, persatuan Islam pun boleh pecah berantakan. Nampak ada kesan besar daripada orang munafik ibu. Ya, dia pergi dekat A, dia cucuk B kata Kak Hang. Dia pergi dekat B, dia cucuk A kata Kak Hang. Lepas A dengan B bergaduh, dia lari. No ibu. Tetapi Nabi SAW dan sahabat-sahabat tetap berwaspada sehingga segala usahanya tetap tidak pernah berhasil. Yang ni lah maksudnya ibu, apapun yang dibuat kepada Nabi SAW daripada sudut, hasutan dan sebagainya, nak memecah belahkan antara Muhajirin dan Ansar, tidak pernah berhasil. Akhirnya dicubakan pula senjata penghabisan sebagai klimaks atau puncak dari segala usahanya yang gagal selama ni, menjadikan sebab dari kejatuhannya buat selamanya dan dia tidak dapat mengangkat mukanya lagi. Baik, sebelum saya sambung ibu, bila tadi kita sebut kemenangan demi kemenangan dan kejayaan demi kejayaan, satu, kita nak sebutkan fasa Madaniyah, peperangan demi peperangan, Nabi dan para sahabat dan tentera Muslim, tentera mukmin dah banyak kemenangan. Jadi bererti ada pandangan ulama menyebutkan mereka ni dah tak ada idea dah macam mana nak kalahkan tentera muslimin ni. Sebab berlawan dengan senjata, makin hari makin menang. Maksudnya makin mendapat kemenangan dan kejayaan. Nak halang orang menerima Islam pun makin hari dah makin ramai menerima. Jadi nak guna senjata apa lagi ni? Nak kalahkan dengan senjata tak boleh. Nak kalahkan daripada sudut pengaruh, Nabi dah makin berpengaruh. Nak guna senjata apa lagi ni? Okey, senjata provok, hasutan, tuduhan, tumahan, fitnah. Dan inilah senjata orang munafik ibu. Macam saya bagi analogi tadi. Ya, dia nak bagi macam mana A dengan B ni bergaduh. Dia nak berperang dengan senjata mungkin susah juga. Aku pilih kata dekat A ni, B kata kat hang. Aku bercerita pula dekat B, A kata kat hang. Ya, pergaduhan melalui fitnah itu jauh lebih besar ibu. Tidak. Dan inilah strategi Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga golongan munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul ni ibu ketua dia, ketua munafik. Insya-Allah tabarakallah. Baik, sambung ibu perhatikan. Saya nak baca yang bawah. Demikianlah pada satu hari Nabi SAW bersama dengan sahabat-sahabat dan tentera muslimin pulang dari peperangan dengan Yahudi Bani Mustaliq dengan kemenangan gilang gemilang. Satu hari Nabi SAW dan para sahabat dan juga semua orang beriman pergi berperang dengan Yahudi Bani Mustaliq dan peperangan tersebut pun Nabi menang. Sebelum tu dah ada siri-siri kemenangan dalam peperangan. Ada satu buku ibu-ibu boleh cuba cari bagi yang minat nak kaji sejarah peperangan Nabi, ensiklopedia perang Nabi kot. Tak ingat pula nama dia, tapi ensiklopedia peperangan Nabi. Maksudnya yang tu cerita pasal peperangan Nabi saja. Dia daripada awal sampai ke peperangan terakhir Nabi SAW. Dah jadi kebiasaan ibu Nabi SAW apabila baginda pergi keluar kota memimpin di satu-satu peperangan, beliau undi. Isteri mana yang keluar undian yang dominan pada undi, dialah yang akan pergi. Maksudnya Nabi mengundi, okey hari ni turn siapa ikut pergi berperang, ya, siapa ikut pergi outstation. Baik. Dalam peperangan Bani Mustaliq, Aisyah lah yang menang. Yang cabut-cabut undi naik nama Aisyah. Okey, Aisyah yang menang undian, maka Aisyah pun follow pergi bersama dengan kaum muslimin.
dia diangkat dengan haudaj. Haudaj ni ibu, kalau nak membayangkan macam saya tak tahu tak bahasa Melayu dia, terma dia yang betul apa dia. Ibu tengok tak kisah musang berjanggut? Yang angkat tu. Kan angkat tu kan. Tu sampai kat hutan yang dia pun letak Ustaz bergaduh-bergaduh. Rasa musang berjanggut ke? Saya rasa betul yang musang berjanggut. Tapi saya pun tak tahu betul ke tak. Yang punya nak cerita pasal benda tu pergi masuk dalam cerita Piramli kan. Yang orang angkat kat atas tu. Tandu. Tandu betul ke tu? Tandu. Okey. So, haudaj ni tandu. Membayangkan ada tandu lah. Okey, bukan tanduk ibu, tandu. Okey. Baik. Perhatikan dalam peperangan Bani Mustalik, Aisyah menang, Aisyah ikut pi, maka Aisyah ni dia duduk dalam haudaj. Ya, semacam tandu kenaikan. Dia sebut tandu kenaikan. Tandu lah kalau memang bahasa Melayu kita tandu semacam tandu kenaikan diletakkan di atas punggung seekor unta. Aisyah masa tu sekitar umur 14 tahun. Saya tak bahaskan tentang umur ibu sebab di sana ada banyaklah cerita atau kisah tentang umur Aisyah radhiyallahu anha. Sebab dalam usia 9 tahun dia mula diserumahkan oleh ayahnya dengan Nabi SAW ketika mula pindah ke Madinah. Ini juga saya tak bahaskan ya, sebab ada banyak khilaf tentang umur Aisyah dan kalau tidak diterangkan dengan butiran yang benar-benar detail akan mengakibatkan banyak salah faham. Tapi secara asasnya ibu, Nabi SAW adalah lelaki terbaik di dunia. Mustahil ada benda-benda yang buruk kita nak cakap tentang Nabi SAW. Okey, sekarang Nabi dah kahwin dengan Aisyah. Cabut-cabut undi Aisyah ikut Nabi. Kalau kita bayangkan pada usia masa Aisyah ikut Nabi pergi peperangan Bani Mustalik ni umur 14, maksudnya lebih kurang anak kita ni kecil lah ibu. Ya, kecil. Jadi kalau naik haudaj tu pun antara rasa dan tak rasa je lah dengan fizikal Aisyah tu. Boleh bayang macam tu lah kan. Dia lain dengan kita yang dah mungkin 30-40 tahun ni 14 tahun. Jadi bila naik haudaj tersebut sepertinya antara ada dengan tak ada tu lebih kurang sama. Macam itulah. Okey. Maka setelah dinikahkan, sesudah dinikahkan di Makkah setahun terlebih dahulu. Okey, ini dah cerita pernikahan di Makkah, kemudian sekarang dah berpindah di Madinah. Baik. Badannya ringan dan kecil. Badan siapa ibu? Aisyah. Seketika berhenti pada satu pemberhentian, haudaj itu diturunkan orang dari punggung unta. Aisyah meraba lehernya, rupanya kalung yang di lehernya sudah tak ada, entah tercicir di tengah jalan. Lalu dia turun dari haudajnya, daripada tandu tadi, dan dia pergi ke tempat yang telah dilalui mencari kalungnya yang hilang. Baik, sebelum saya sambung rupanya, di sini ada riwayat ni, ada riwayat lain dalam yang lain ibu. Sampai satu tempat Nabi SAW dan juga para sahabat berehat sebentar. Aisyah keluar daripada haudaj untuk menyelesaikan ataupun qada hajat dia, dan kemudian balik ke haudaj. Bila balik ke haudaj baru perasan kata sesuatu, ada sebahagian menyebutkan sesuatu yang di leher, kita membayangkan dia adalah rantai lah. Kalau dekat sini dia kata apa? Sesuatu yang di leher juga maksudnya rantai lah, rantai hilang. Maka Aisyah balik ke tempat qada hajat tadi untuk cari rantainya. Jadi kat sini ada beberapa riwayat lah ya, kalau kita tengok dalam buku ni, maksudnya mungkin tercicir di tengah jalan. Ada riwayat mengatakan tak, masa tu dah berhenti, Aisyah masuk ke hutan sekejap untuk qada hajat ataupun masuk ke satu tempat yang lebih dalam untuk selesaikan hajatnya, dan kemudian balik, baru perasan rantai tak ada, pergi cari balik. Okey. Rupanya, perhatikan ibu, kita sambung. Rupanya bila dah lama cari tak bertemu, dia kembali ke haudaj di RNR tadi ni ya, setelah cari-cari tak jumpa, patah balik ya. Bila dah mai balik, rombongan dah berangkat lebih dahulu kerana tidak ada orang yang tahu bahawa beliau telah turun dari dalam haudaj, dan tidak pula ada orang yang memeriksanya kerana beliau memakai hijab dan badan beliau amat ringan.
Yang ni dah turun ayat hijab ibu masa ni. Dah turun ayat hijab dekat mana? Dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31 yang kita akan tengok nanti. Yang mana tundukkan pandangan dan jagalah kemaluan. Dan ayat 31 panjang yang cerita tentang kita kena menutupkan leher, melabuhkan, menutup dada dan sebagainya. Ayat tu dah turun dulu. So masa ni isteri Nabi dah berhijab. Okey. So bila dia berhijab tak nampak. Dan situasi fizikal Aisyah 14 tahun yang ringan dan kecil. Ya, perhatikan sehingga sama sahaja berat Haudaj itu, baik beliau ada dalam tu ataupun tidak ada. Jadi tentera yang bawa Haudaj tu pun tak senang. Aisyah ada ke tak ada dalam tu? Menganggapnya ada lah kan? Sebab tak nampak beliau keluar mencari. Baik. Maka berhentilah beliau duduk melepaskan lelahnya di perhentian yang telah ditinggalkan, dengan kepercayaan nanti ada orang mengetahui bahawa beliau tak ada, mereka akan U-turn, patah balik untuk jemput. Sebab kalau nak berjalan pula mengejar rombongan pada padang pasir yang demikian teriknya, agaklah tidak terkejar. Dalam beliau termenung seorang diri sambil selimutkan selendang ke badannya, tiba-tiba datang seorang pemuda namanya nama siapa? Safwan Ibnu Mu'attal, ada di hujung tu. Sahabat Nabi juga, ya, bernama Safwan Ibnu Mu'attal As-Sulami ataupun Al-Mu'attil. Ya, kalau dalam riwayat ni Al-Mu'attil. Ada riwayat mengatakan Safwan Ibnu Mu'attal. Ya, yang penting Safwan Ibu As-Sulami. Yang kebetulan berjalan terkemudian dari rombongan kerana ada keperluan yang diuruskan. Okey, berhenti kat situ Ibu. Jadi bila Aisyah keluar daripada tempat cari tadi, tengok-tengok Haudaj dah tak ada. Mereka dah tinggal dia dah. Sebab tak sedar dia tak ada kat dalam Haudaj. So sekarang dia duduk dekat situ dalam keadaan dia dah berhijab Ibu. Dia duduk dekat situ, dia nak tunggu orang cek, nanti patah balik lah. Lalulah Safwan Ibnu Mu'attal atau Safwan Ibnu Mu'attal As-Sulami, kalau di dalam riwayat ini mengatakan kerana dia terlewat tadi, kerana ada benda diuruskan dulu. Sebahagian riwayat memang mengatakan Nabi SAW akan meninggalkan orang las, ada orang las sebagai sweeper. Itu juga bahasa dia. Ya, kalau kita Tok Bilal saat ni nak tutup lampu, itu memang tugasan yang hujung. Nak cek ada siapa dah tertinggal handphone ke, tertinggal beg ke, tutup lampu, tutup kipas, semua tu mesti ada orang yang KPI dia ataupun JD yang di akhir Ibu. Sebahagian riwayat mengatakan begitu. Berarti sebahagian riwayat mengatakan Safwan ni memang kerja dia di hujung. Kerja dia untuk, dia tak berjalan bersama rombongan. Dia berjalan di belakang untuk cek ada yang tertinggal dan sebagainya. Ada riwayat yang mengatakan demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kemudian demi dilihatnya Aisyah yang dikenalnya sebelum turun ayat hijab, dia pun terkejut lalu beristirja, lalu menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya walaupun masa tu Aisyah dah berhijab ibu-ibu, tapi Safwan pernah tengok Aisyah dalam keadaan tak berhijab sebelum turun ayat hijab. Jadi boleh bayang fizikal tu, ni macam Aisyah ni, lebih kurang lah kan bahasa kita. Tapi adakah dia bertanya? Tidak, melainkan disebutnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan segera menanyakan mengapa beliau terkemudian. Aisyah tidak menjawab. Kemudian Safwan membawa untanya ke muka beliau, ke muka Aisyah. Dipersilakan beliau naik, lalu beliau pun naik dan Safwan berjalan menuntun unta tersebut sampai tersusul rombongan yang telah berangkat itu. Baik, di sini ibu penting untuk kita take note. Safwan cuma sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan tanya, macam mana boleh tertinggal? Lebih kuranglah membayangkan kita, tetapi Aisyah tak jawab. Lalu Safwan merendahkan untanya, Aisyah naik, duduk di atas, dia tarik unta dan terus berjalan. Yang sebenarnya tidak ada komunikasi lain di antara keduanya, melainkan di situ tadi sahaja. Maksudnya Aisyah sangat menjaga kemuliaan dan kehormatan diri, dan juga Safwan. Safwan layak bertanya ibu sebab dia terkejut. Seorang-seorang duduk kat sini, kenapa? Dan itu je persoalan dan perbincangan akhir selepas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan perhatikan ibu,
ya sangat kuat ataupun sangat sangat powerful zikir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini. Dan maka itu Nabi ajak kepada kita yang mana kalau kita tertimpa dengan sebarang bentuk musibah, maka segeralah istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sambung sikit. Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Mungkin ada ibu-ibu yang hafal, bacaan sedikit berbeza, ada juga wa akhlif li. Ya, maka hafallah mana yang kita dah hafal dah. Tapi ibu jangan tak baca dua zikir ni ketika mana tertimpa dengan apa-apa musibah. Apa-apa musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Maksud, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, kami dari Allah, kami milik Allah. Inna lillah, kami milik Allah. Ya, sebab kami datang dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami kembali kepada Allah. Kita kehilangan barang ke, aksiden ke, wal'iyadzubillah, apa-apa saja ibu, mengingatkan kepada kita, kita mai dari Allah, kita milik Allah, kita balik kepada Allah. Samalah barangan kita ibu. Barangan kita itu Allah yang bagi, Allah pinjamkan, milik Allah. Dan kalau Allah nak ambil balik, Allah boleh ambil bila-bila masa dia suka. Termasuk suami kita, termasuk pasangan kita, termasuk anak-anak kita, ibu ayah kita dan sebagainya lah. Tidak ibu. Ya? Jadi sebut yang tu dulu. Sambung. Allahumma ajurni fi musibati. Wahai Allah, kurniakanlah ajrun, pahala. Kurniakanlah pahala di atas kesabaran aku berhadapan dengan musibah ni. Wa khluf li khairan minha, dan gantikanlah untukku yang lebih baik. Wa khluf li, gantikan untuk aku khairan minha, lebih baik daripada ni. Kalau misalnya ibu, kita kerosakan barang, ya, kerosakan barang, kita sedih sangat, tengok-tengok dah rosak, sebut dulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ni dari Allah, kami milik Allah, kami kembali pun kepada Allah. Wahai Allah, kurniakan pahala di atas musibahku ni. Aku sabar atas musibah ni, ya, musibah kerosakan barang tadi sebagai contoh. Dan gantikan untukku jauh yang lebih baik. Ibu-ibu percayalah, doa ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah Ummu Salamah. Dan memang real Allah ganti lebih baik. Pernah dengar tak kisah ni? Ya? Pernah dengar tak ibu? Tak payah cerita. Cerita juga. Cerita juga. Kan? Saya senayang sana. Duk apa? Sakit tekak kat seminggu dah. Banyak sangat cakap. Banyak cakap kat luar rumah sampai dalam rumah, bang tak dapat cakap dah mana. Bagus juga tak dapat cakap kan? Bang tak dapat cakap dah. Okey ibu, sambung. Apa dia tadi? Ummu Salamah. Ibu Ummu Salamah antara wanita yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suami dia Abu Salamah. Ya, Abu Salamah. Diringkaskan cerita, terpendekkan cerita. Ummu Salamah ni seorang isteri yang sangat mencintai suami dia, dan suami dia sangat mencintai dia. Dia dipendekkan cerita, ya, suami dia meninggal. Suaminya mati. Jadi dia terlalu sedih kerana dia terlalu cintakan pasangan dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ajak kepada dia doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Kita ni milik Allah. Kita mai dari Allah, kita milik Allah, kita pun akan kembali kepada Allah. Dan ibu sebelum saya lupa, istirja', nama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah istirja'. Kalau nak macam contoh, istighfar nama dia apa? Istighfar nama bagi astaghfirullah, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, begitu. Ya? Hauqalah, la haula wa la quwata illa billah, hauqalah. So kalau nama bagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istirja'. Istirja'. Maksudnya macam saya sebutkan, ibu-ibu jom kita istirja', maka ibu-ibu pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Basmalah ibu-ibu,
Basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Istirja bukan baca masa mati sahaja, tidak. Yang ni kena perbetulkan. Masa kita dengar berita kesakitan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, terima apa-apa berita yang sedih, yang tak seronok, yang menyedihkan, mendukacitakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi sekejap lagi takut kawan kita kata, loh tak mati lagi. Kita hafaklah pembetulan. Dah, istirja ni bukan baca masa mati je ke, masa sakit pun kena baca. Kita dengar orang sakit pun baca yang tu, kita sakit apatah lagi lah ibu. No? Maka Nabi ajak Ummu Salamah doa ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka selepas Abu Salamah meninggal, beberapa sahabat Nabi diriwayatkan masuk meminang, merisik. Ummu Salamah, seorang wanita yang baik ibu, masya-Allah tabarakallah. Ada rezeki ibu nanti boleh belajar kisah-kisah serikandi di Ummahatul Mukminin. Dia belajar kisah-kisah wanita ni. Sebab macam mana dia hadapi, macam itulah kita hadapi. Cuma apa yang lebih kita penting untuk belajar adalah kalau kita hadapi benda yang sama dengan dia hadapi, dia buat apa supaya kita boleh follow. Macam Aisyah nanti kita akan tengok. Belum sampai kan, Aisyah bila difitnah dia buat apa? Ya, dia update status ke? Dia tulis kat Facebook ke, ataupun dia pergi cari orang tu kat rumah. Aku nak cari siapa cakap pasal aku. Hang siap. Adakah itu tindakan Aisyah ataupun apa yang Aisyah buat? Ya, macam tu. Maksudnya kita nak belajar daripada salafus salih, siaru ibadah salihin, perjalanan ataupun perjuangan para sahabat. Termasuk dengan para wanita dalam kisah Nabi SAW. Maka beberapa sahabat datang merisik Ummu Salamah, tetapi ditolak. Dan akhirnya yang datang merisik Ummu Salamah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khluf li khairan minha, dan gantikanlah untukku yang lebih baik. Sebab tu penting ibu, apa bentuk musibah pun kita doa dengan doa ini. Di sebalik doa-doa yang lain lah. Ya, sebagai contoh doa ada lain yang Nabi ajarkan kepada kita bila tertimpa dengan musibah, kita sebut qaddarallahu wa masya'a fa'ala. Allah dah takdirkan dan Allah akan buat apa yang dia nak buat. Ya, memang Allah dah takdirkan aku hari ini ada kerugian sedikit, Allah dah takdirkan dan Allah boleh buat apa yang dia nak buat. Ya, maksudnya meredakan kita bahawa ini takdir Allah ke atas aku. Dan juga ada beberapa doa yang lain, sebagai contoh lain, alhamdulillahi ala kulli hal. Yang ni Aisyah bagi tahu, Nabi SAW kalau dapat satu kenikmatan, Nabi baca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Maksudnya dapat satu yang Nabi suka, melihat sesuatu yang menggembirakan, mendengar sesuatu yang membahagiakan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau sebaliknya, Nabi dengar sesuatu yang mendukacitakan, Nabi dapat sesuatu yang menyedihkan, yang tak seronok, yang tak menggembirakan, Nabi sebut alhamdulillahi ala kulli hal. Maksudnya apapun Nabi akan sebut alhamdulillah. Tapi kalau mati kita tak sebut alhamdulillah, ibu kan? Tapi kita sebut la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi benda yang tak seronok, benda yang menyedihkan, Nabi tetap sebut alhamdulillahi ala kulli hal. Sebab apa ibu? Sebab Nabi nak beritahu kepada saya dan kita semua bahawa yang sedih itu, yang melihat musibah tu kita. Sedangkan setiap satu musibah tu ada kebaikan dia. Mesti ada. Kalau kita tengok dalam kisah Ummu Salamah, sedih tak suami meninggalkan dia? Sedih. Sebab terlalu mencintai Abu Salamah. Ada cerita perjuangan yang panjang antara Abu Salamah dengan Ummu Salamah ni ibu. Terpisah dari asbab keluarga dan sebagainya, ada sebab. Sangat cinta. Dan didatangi, dirisik oleh beberapa sahabat. Sahabat Nabi ibu, antara lelaki terbaik di dunia. Kan? Itu pun mungkin kita, kalau kita perhati cerita dekat situ, kita kata, ya Allah, Ummu Salamah kenapa ditolak sahabat Nabi? Rupa-rupanya yang nak mes akan sahabat Nabi itu Nabi sendiri. Wa khluf li khairan minha, dan gantikanlah untukku yang lebih baik. So ibu, apa bentuk musibah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni
ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Bagilah pahala yang besar atas kesabaranku berhadapan dengan musibah ini, wahai Allah, dan gantikan untukku yang jauh lebih baik daripada apa yang telah hilang ataupun apa yang telah kau ambil daripada aku. Ini penting ini Bu, supaya kita terdidik dengan hal tersebut. Baik, maka Safwan dengan Aisyah pun balik. Okey, dalam keadaan tidak ada sebarang communication. Tak ada dah soalan makan tak lagi, ya. Awak pasal apa, cuba cerita. Tak ada dah. Sebab tadi Aisyah tak jawab, so Safwan titik habis. Cepat seperti kilat tersebar berita dari mulut ke mulut. Aisyah telah berlaku serong dengan Safwan. Mereka telah berjalan berdua-duaan. Mereka rupanya telah berjanji akan mengkhianati Rasulullah. Ini yang cerita yang tersebar, yang viral yang ni Bu. Yang viral yang ni. Dan sebagainya. Diatur berita itu demikian rupa, diterima dari satu mulut dan pindah ke mulut lain. Bisik berantai sehingga menjadi rahsia umum. Tak jadi rahsia dah. Yang menyebarkan berita ini diketahui kemudian iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini antara kisah ibu yang saya suka nak bagi clarification kepada masyarakat bahawa makcik bawang itu tidak semestinya makcik. Ini pakcik. Ini pakcik ibu. Ini bukan makcik bawang, ini pakcik bawang. Jadi apa yang walaupun kita rasa macam hari ni nak bagi tahu rupanya dalam kisah Nabi ini bukan makcik bawang, dia pakcik. Sebab saya nak bagi tahu bahawa tentang sesuatu perangai itu dia bukan tentang jantina. Ini bukan sebab saya feminism, saya ada ideologi feminism ataupun saya sangat feminis, saya nak backup perempuan, tidak. Tapi akhirnya ia berkaitan dengan amal soleh seseorang. Ia tak tergantung kepada lelaki ataupun perempuan. Bila nak bercakap itu tak semestinya perempuan, dia ada juga lelaki. Bila bercerita tentang orang buat fitnah, buat tuduhan jahat, itu tak semestinya tentang makcik, yang mungkin jadi pakcik. Dan ini terbukti dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Inilah orang kata apa? Inilah punca dia. Inilah pakcik bawang yang menyebarkan berita jahat yang sangat buruk, yang akhirnya ibu-ibu bukan sekadar mengakibatkan tentang nama baik Aisyah, tetapi juga nama baik Nabi SAW. Dan bukan sahaja tentang nama baik individu yang mengakibatkan rumah tangga Nabi dan Aisyah dingin. Dia bukan sahaja mengakibatkan rumah tangga Nabi dan Aisyah. Aisyah nanti balik pergi jumpa bapaknya Abu Bakar As-Siddiq dan juga ibunya bertanya. Ia melibatkan kepada keluarga. Dan akhirnya bukan sahaja keluarga, sahabat-sahabat Nabi dahulu bertanya. Maka Nabi bertanya, apa aku nak buat dengan Aisyah ni? Ia tentang masyarakat. Dan jangan lupa Nabi adalah ketua negara pada ketika itu. Ia melibatkan urusan sehingga urusan kenegaraan bermula daripada mulut seorang pakcik bawang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebab itu surah An-Nur ni dia nak menggagaskan matlamat pembinaan masyarakat. Jangan sahaja bercakap tentang pergaulan, bercakap tentang mulut, keluar apa daripada mulut kita. Kita cakap apa tentang orang, kita sebar apa. Benda tak pasti jangan sebar. Jangan cepat viralkan. Jangan lagi buat video. Jangan tulis dekat status WhatsApp. Tapi hari ni yang itulah kita buat ni. Bukan kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Itulah masyarakat, betul tak? Cerita rumah tangga terpampang di mana-mana hari ni. Orang pula ada mata yang puas hati melihat benda-benda tu. Kita kena aware, ibu, penyakit ain ni, ibu, bukan tentang orang tak suka kat kita je. Orang suka kat kita pun boleh mengakibatkan penyakit ain. Maksudnya penyakit ain ni dia boleh main daripada mata yang tak suka melihat kita, yang benci dengan kita, yang ada iri hati dengan kita, atau mata yang terlalu adore dengan kita, terlalu impress. Dia minat sangatlah dekat dia ni. Kan? Dan macam tu lah ibu, sikap-sikap yang begini yang Nabi hadapi. Baik, dah sampai dah cerita. Ada dalam riwayat lain, saya tambah sedikit dalam riwayat lain, disebutkan bahawa ketika yang ni antaranya dalam pada tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili,
Ada ketika masa Safwan balik dengan Aisyah dalam keadaan Safwan tarik unta kan, ibu Aisyah duduk kat atas, betul kan? Dalam keadaan masa ketika mereka sampai di Madinah daripada perang Bani Mustalik tadi kan, maaf saya, Abdullah bin Ubay bin Salul nampak Aisyah tu balik dengan Safwan. Dalam riwayat menceritakan dia tak mula dengan tuduhan ni ibu. Di dalam riwayat lain ni, dia tak mula dengan tuduhan. Aisyah buat jahat lah tu dengan Safwan tak. Tapi dia mula dengan apa? Dia mula dengan menjentik persoalan. Tu Aisyah kan isteri Rasulullah. Dia buat apa dengan Safwan dua-dua balik? Saya tanya ibu, kadang-kadang prasangka kita tak mula dengan statement. Betul tak? Kadang-kadang dia mula dengan kau tu bukan anak kau hujung jalan tu kau. Betul juga. Persoalan membawa idea. Dan ini apa yang Abdullah bin Ubay bin Salul buat dalam riwayat yang lain. Dia duduk dengan kelompok, dengan geng dia, dengan tim dia. Dia nampak Aisyah balik dengan Safwan. Dia mula menjentik dengan soalan, tu bukan Aisyah ke? Tu bukan isteri Nabi ke? Dia buat apa dua orang balik dengan Safwan? Ibu-ibu, pada permulaan yang orang tak berfikir, akhirnya berfikir disebabkan soalan yang dilemparkan. Jadi bahaya ni. Dan ini prasangka. Dan dalam surah ini, khususnya ayat 9 dan 18, bukan sahaja kita akan tengok tentang apa yang dituduh, tetapi apa yang disangka-sangka. Kerana itu surah Al-Hujurat, ibu-ibu, surah Al-Hujurat antara surah yang membangunkan masyarakat juga, nak mengajar dan mendidik kita bahawa jangan bersangka-sangka. Kerana sangkaan itu boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Betul tak? Ada sangka yang betul, ada sangka yang tak betul. Ada sangkaan baik, ada sangkaan tidak baik. Husnul-Dhan, sangkaan baik. Su'ul-Dhan, sangkaan buruk atau sangkaan jahat. Baik. Sebagaimana melawan penjajahan, kerap kali pihak musuh menyebarkan berita bisik berantai seperti demikian untuk menimbulkan kekacauan fikiran. Dan dalam saat yang demikian, orang tidak sempat mengadakan penyelidikan. Tak ada dah nak R&D ibu. Tak ada dah nak buat research and development atau mempertimbangkan dengan akal sihat. Tak ada fikir lah. Tak ada filter dah. Dapat dekat kontak WhatsApp, nak forward aja. Tunggu dulu. Buat R&D dulu. Betul ke cerita Aisyah balik dengan Safwan? Betul ke Aisyah dengan Safwan memang plan nak khianat Nabi? Betul ke? Tapi malangnya, itulah antara cerita yang dinanti-nantikan orang munafik, orang yang tak suka Nabi. Ibu kena ingat, Nabi dan para sahabat dah banyak kali menang peperangan. Berarti munafik dan juga kafir, musyrikin dah tak boleh nak lawan. Ya, duk lawan-lawan lately ni Nabi duk menang. Nak lawan dengan senjata tak boleh dah. Ya, nak tahan tak boleh dah. Islam dah makin berkembang. Dah makin ramai terima Islam dan juga beriman dengan Nabi. So nak kalahkan Nabi daripada sudut mana ni? Pengaruh makin berkembang, kekuasaan Nabi dah pegang, negara dah jadi negara Islam, kemudian dah ramai beriman kepada Allah dan Rasul, dan kemudian kalau berperang dengan senjata pun Nabi dan para sahabat dah makin banyak ada kemenangan, siri-siri kemenangan. Lah ni nak jatuhkan Nabi melalui apa? Melalui fitnah. Busuk nama Nabi. Secara asasnya orang akan bercakap, takkan isteri Nabi buat macam tu. Tidak ibu. Sebenarnya macam ni ada dalam masyarakat. Tapi apa yang berlaku, tak sempat nak buat R&D dah. Tak sempat nak tanya, kau berita ni betul ke? Tak ada dah. Lagi cepat nak forward. Tambah hari ni media sosial ibu, bukan sahaja di WhatsApp, di Facebook, di IG. Betul tak ibu? Dah macam-macam. Kabar berita ini telah tersiar cepat sebagaimana api memakan lalang. Jarang orang dapat fikir betul ataupun tidak. Yang tadinya masih dapat menimbang pun boleh jadi ragu-ragu. Mungkin ada orang yang juga dia kritikal, dia filter dulu. Tapi bila dah ramai orang cakap, betul lah kot no, dah mula ada was-was ataupun ragu-ragu ibu. Kerana di kiri kanan orang dah cakap dah, semua dah cakap ni pasal Aisyah ni balik dengan Safwan.
Siti Aisyah, isteri kesayangan Rasulullah, masih muda, beliau berjahat dengan seorang sahabat yang muda. Safwan ni antara sahabat yang masih muda masa tu, ibu-ibu. Jadi membayangkan, oh, orang muda dengan orang muda. Ini adalah imajinasi liar dan sangat jahat oleh orang munafik. Adakah orang yang sempat berfikir bahawa berita itu harus diselidiki kebenarannya? Ada orang sempat nak fikir dulu. Ya? Kadang-kadang tak sempat fikir ada ibu sebab apa? Orang muda dengan orang muda. Ya, dan balik berdua-dua. Dia tak tahu cerita. Dia nampak ending saja. Betul tak ibu? Ini sangat bahaya. Maka sebab itu ibu di dalam surah Al-Hujurat juga mengajar kita bukan sahaja untuk bersangka baik dan tidak bersangka-sangka, tetapi juga tabayyun. Tanya dulu, filter dulu, saring dulu berita yang sampai dekat kita. Kerana ini adalah soal besar, soal rumah tangga Nabi, soal terganggu-kah atau tidak perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tercari tak perasaan Nabi, ibu, bila orang bercakap pasal isteri? Kita orang bercakap pasal anak kita, cucu kita pun kadang-kadang dah tak boleh dah, ibu, betul tak? Ya? Tak boleh dah. Tak kira nak pergi jumpa je. Kan? Ini Nabi, ketua negara dan ketua keluarga. La haula wala quwwata illa billah. Betapakah agaknya Abu Bakar, sahabat karib Nabi, sejak agama ini dibangunkan dan didakwakan selalu dekat dengan Nabi. Bagaimana dia mendidik anak perempuan. Perhatikan ibu. Panjang tak perbincangan. Bila cerita pasal Aisyah, bukan sahaja cerita tentang Aisyah, ia bercerita tentang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila cerita tentang Aisyah, bukan sahaja bercerita tentang Aisyah, isteri kepada Nabi, tetapi juga kepada isteri sahabat Nabi. Isteri sahabat Nabi lah, Nabi sahabatnya Abu Bakar. Maksudnya Abu Bakar, orang duk cakap pasal isteri sahabat dia, Rasulullah. Dan bukan isteri sahabat dia sahaja, anak perempuan dia. Jadi berselerat habis ibu. Ini punca daripada apa? Punca daripada mulut jahat seorang pakcik bawah. Jadi nampak kesan dia ibu. Bukan tentang kehormatan wanita, tetapi rumah tangga wanita itu dengan suaminya dan juga bapa dan ibu kepada wanita tersebut. Hal itu tidaklah sempat difikirkan orang lagi. Provokasi kadang-kadang amat berpengaruh sampai orang tak ada fikir. Jadi sebelum saya sambung ibu dengan masa yang ada, ini kita belum masuk tafsir ayat ni ibu. Ini sabab nuzul. Ini cerita di sebalik penurunan ayat 11 hingga ayat 18. Maksudnya akan datanglah baru kita masuk ayat. Tapi yang ni kita kena perhalusi. Sebab kita nak kena faham letak duduk turun ayat 11 hingga 18 ni pasal apa. Sebab tu ibu, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, antara yang digelarkan kepada beliau, antara gelaran kepada Sayyidatuna Aisyah adalah wanita yang disucikan dari langit. Antara gelaran untuk Aisyah. Yang kita tahu Humairah sebagai itu yang Nabi panggil dekat Aisyah. Yang lain adalah Aisyah menerima gelaran, kata para ulama, iaitu wanita yang disucikan dari langit. Pasal apa? Sebab turun kelompok ayat ini untuk membersihkan nama baik Aisyah. Turun ayat ini untuk membersihkan fitnah jahat ke atas Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga Aisyah ni banyak lagi gelaran lain ibu, selain daripada wanita yang disucikan dari langit. Disebutkan juga Aisyah adalah wanita yang menerima salam daripada Allah dan Jibril alaihissalam, selain daripada Khadijah. Yang maksudnya Jibril memberitahu Allah kirim salam dekat Khadijah dan aku pun kirim salam dekat dia. Dan selain daripada Khadijah, Aisyah juga mendapat salam daripada Allah dan juga Jibril alaihissalam. Baik ibu, dalam tafsir ini hendak kita sarikan isi riwayat penanggungan batin yang dirasai oleh Aisyah radhiyallahu anha kerana malapetaka tuduhan yang amat dari, iaitu menurut hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga lain-lain, bersama dengan Zubair dan juga ibu saudaranya Aisyah sendiri. Sebelum saya sambung juga ibu, kalau ibu ingat, sebelum kisah tentang li'an atau hukum hakam tentang li'an, last class kita cerita pasal li'an. Ibu ingat tak li'an? Li'an adalah sumpah laknat. Kan? Suami tuduh isteri dia berzina, kena diakhiri dengan sumpah laknat. Kan?
Dan ataupun sebaliknya lah, kalau isteri pun tuduh suami berzina, diakhiri dengan sumpah laknat. Sumpah laknat itu maksudnya li'an. Sebelum cerita tentang li'an, kalau ibu-ibu ingat, kita bercerita tentang qadhaf. Qadhaf ni tuduhan zina ke atas perempuan baik, kalau ibu-ibu ingat. Ya. Dan ayat itu antara ayat yang nak dikaitkan dengan situasi Aisyah ni lah. Aisyah tu perempuan yang salihah, perempuan yang baik. Sekarang ada tuduhan ke atas Aisyah buat benda tak baik dengan Safwan. Jadi kalau ibu-ibu ingat, ia terkait dengan ayat sebelum ini. Ya, kalau suami nak tuduh isteri, kalau isteri nak tuduh suami, kena sumpah li'an. Sebelum tu, kalau ada tuduhan ke atas seorang wanita yang baik atau ke atas seorang lelaki yang baik, kena buat macam mana? Dan kena bersedia dengan apa yang dihukum oleh Allah ke atas tuduhan. Sekarang orang duk tuduh Aisyah perempuan yang baik buat benda tak baik dengan Safwan. Okay? That's why ayat ni berangkaian daripada hukum hudud tersebut. Ibu nak? Baik. Perhatikan Aisyah sendiri bercerita. Ni dah mula Aisyah cerita ni panjang ni ibu. Kita berhenti dekat mana yang kita boleh pilih sekali ya. Aisyah sendiri bercerita bahawa setelah dia turun dari atas unta dan kembali ke Haudaj, disangkanya tidak ada apa-apa. Bahawasanya bisik desus telah menjadi-jadi dan dia telah menjadi buah mulut orang. Sama sekali dia tak tahu ibu. Balik travel, ya, duduk dalam rumah, tak tahu orang luar rumah duduk bercakap. Dan perjalanan pulang ke Madinah dilanjutkan dengan selamat. Okey, semua ni. Aisyah berkata selanjutnya bahawa sesampai dekat Madinah, ni baru cerita sampai. Tadi dah sebelum tu ibu. Sampai kat Madinah, beliau ditimpa demam. Mungkin kerana penatnya dalam perjalanan jauh itu. Kalau kita ibu jet lag lah kot no? Jet lag kan? Ataupun kadang-kadang tak ada jet lag ibu, balik Kedah ke Negeri Sembilan pun tak larat dah. Kan? Macam tu. Maksudnya permusafiran ataupun safar itu memang meletihkan. Dan sebab itu ibu-ibu disebabkan meletih. Dah 10.45 dah ibu. La haula wala quwwata illa billah. Tadi saya duk sangka 7.30. Ustaz kata pukul 9 dah. Loh, awak tengok macam 7.30. Mata pun tak berapa dah. 7.30 dan 9 jarak jauh tu ibu dah. Saya kata pukul 9 dah. Loh, awak tengok macam 7.30. Ya Allah, waktu bila lah 7.30 tu kan. Okey, saya nak mati dekat sini ibu. Tapi sebelum saya sebut yang ini. Aisyah berkata, saya sambung kat sini dulu. Aisyah berkata selanjutnya bahawa sesampai di Madinah beliau ditimpa demam, mungkin sebab penat dalam perjalanan jauh. Ibu-ibu, safar ataupun permusafiran akan meletihkan. Disebabkan meletihkan itu salah satunya lah Allah sedekahkan kepada kita, Allah hadiahkan kepada kita dengan solat jamak dan qasar. Sebab Allah faham situasi orang bermusafir ni penat ibu. Penat fizikal, penat mental, emosi. Ya, sebab kita bila keluar daripada rumah secara asasnya musafir lah. Tapi apatah lagi musafir yang memerlukan jarak sehingga boleh jamak dan qasar. Jamak dan qasar. Ada banyak keperluan tak penuhi, betul tak? Yang tak sama seperti kita bermuqim atau bermastautin. Tak sama. Duduk kat rumah situasi keperluan tak sama dengan situasi keluar daripada rumah. Sebab itu Allah bagi hadiah untuk orang musafir boleh jamak dan qasar. Menunjukkan permusafiran itu sesuatu yang meletihkan. Dan ada banyak risiko. Berbeza dengan duduk rumah. Duduk rumah pun ada risiko. Keluar dari rumah pun lebih banyak risiko. Sebab itu kita diajarkan oleh Nabi SAW bila nak tinggalkan baca doa Astaghfirullah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Aku tinggalkan kamu dalam jagaan Allah. Yang mana sesuatu yang ditinggalkan dalam jagaan Allah itu tidak ada apa-apa yang sia-sia, tak ada apa yang boleh hilang, tak ada apa yang boleh rosak, tak ada apa yang boleh ditimpa sebarang bentuk kesakitan atau kezaliman lah. Astaghfirullah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Dan kalau orang tu baca kat kita sebab suami kita tinggalkan kita, ya, suami kita yang nak bermusafir, maka kita pula baca doa balik dekat dia. Astaghfirullah lupa dah tu doa dia. Tapi astaghfirullah. Saya dapat. Tak apa, nanti kita share. Okey, ada doa dia sebab nak bermusafir, orang yang nak bermusafir ada risiko dia
Orang yang nak ditinggalkan musafir pun ada risiko dia lah. Termasuk kalau orang tu bukan saja nak bermusafir tinggalkan pasangan, dia nak tinggal rumah dia. Contoh saya nak balik Kedah, ibu, saya nak tinggal rumah saya, kereta saya baca juga dekat apa yang saya nak tinggalkan itu. Astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wadai'uhu. Okey, baik, saya nak ambil dekat sini 187 ibu, lepas tu nanti kita sambung 188 insya-Allah. Boleh? Baik, bawa sikit ibu. Kabar berita provokasi itu telah tersiar luas dan merata, namun dia belum juga tahu. Aisyah tak tahu, orang duk cerita rampung dah di luar rumah. Sebab dia demam, dia tak keluar rumah. Bahawa dia telah menjadi buah mulut orang, dan berita itu rupanya telah sampai ke telinga Rasulullah sendiri, bahkan telah sampai kepada ayah bundanya, kepada Abu Bakar As-Siddiq dan isterinya. Sayyidina Abu Bakar dan isteri, tetapi tidak ada orang juga di antara mereka, Rasulullah, Abu Bakar dan ibunya, yang membayangkan hal itu kepada Aisyah. Maksudnya Nabi dah tahu, ayah dan ibu Aisyah dah tahu, tapi semua tak cakap depan Aisyah. Semua tak bagi tahu lagi, tak bagi hin-hin lagi. Semua tahu tapi duduk diam. Dan Aisyah tak tahu lagi ni. Cuma fikiran saya menjadi tertanya-tanya melihat sikap lemah lembut yang menanyakan kepadaku tentang badanku yang sedang kurang sihat. Siapa duk cerita ni, ibu? Aisyah duk cerita ni. Ini hadis riwayat Aisyah. Aisyah cerita, oh, rupanya masa tu semua orang duk cakap dan pasal aku, termasuk suami aku dan ibu bapa aku. Tapi aku ni tak tahu menahu, tidak tahu menahu. Cuma aku pelik lah. Orang duk tanya okey ke, sihat ke, badan okey ke, demam lagi ke, lain macam. Okey? Subhanallah. Sehingga menimbulkan kurang puasku. Pasal apa buat is happening right now? Pasal apa semua orang duk check on me, kan? Kerana kalau beliau masuk melihatku, sedang ibuku duduk dekatku merawatku, beliau bertanya bagaimana keadaanmu. Tidak lebih dari itu, beliau pun keluar. Yang ni antara yang riwayat lain ibu sangat sedih. Aisyah kata, Rasulullah tu paling sayang dekat aku. Tapi kita ni, isteri kita tahu ibu, betul tak? Ya, orang kata apa? Air di apa? Ikan di sekilas ikan di muara. Tahu jantan ataupun betina, betul tak ibu? Maksudnya kita tahu lah ni ada something wrong somewhere ni. Aisyah kata, dia check on me, dia tanya aku macam mana, dia keluar daripada bilik. Maksudnya ni lain ni, sebab Nabi ni dia cinta sangat kat aku. Tapi perangai Nabi ni lain, situasi ni lain. Aisyah cerita, dingin rumah tanggaku bermula daripada mulut seorang pakcik bawang ini. Perhatikan. Kerana melihat sikap beliau yang demikian, timbullah jengkelku, lalu aku berkata kepadanya, kalau engkau izinkan, saya hendak pulang sahaja ke rumah ibu. Ini masa Aisyah duduk rumah lagi dengan Rasulullah, tapi bila tengok dingin, maka Aisyah kata, aku nak balik kampung lah. Ya, lain macam dah. Maka Nabi jawab, baiklah, kerana telah mendapat izin itu, aku pun pulang ke rumah ibuku, dan di sana sampai saya sembuh setelah menderita demam lebih daripada 20 hari. Saya berhenti dekat sini ibu, nanti kita sambung. Aisyah berkata seterusnya. Kalau ibu rasa tak sabar, balik baca sendiri dulu lah. Tak sabar kan? Dia macam alamak, sebulan lagi nak sambung cerita Aisyah. Tapi ibu bayangkan ibu, Aisyah dah lah disakit dan ditimpa penyakit fizikal, maksudnya demam. Dengan demam itu lebih kurang 20 hari. Ada riwayat mengatakan aku lebih daripada sebulan duduk dalam situasi Nabi diam, banyak diam, Nabi dingin. Sedangkan aku ni memang aku paling dicintai Nabi. Jadi ibu, situasi-situasi tersebut memberikan kita dah sakit fizikal, mental kita ada lagi tekanan. Betul tak ibu? Kenapa suami aku ni lain macam dengan aku? Maka minta nak balik kampung. Itulah kesudahan kita ya ibu. Kesudahan kita ni. Sebab tu saya selalu pesan, kita dengan anak kita sebagai anak perempuan ni, janganlah jauh dengan mak bapak. Tak ada orang pun yang akan memberi tempat yang selesa untuk kita selain pada suami kita, selain pada mak ayah. Jadi perkahwinan itu jangan memutuskan. Yang bila kita kahwin, kita tinggal mak bapak kita, tak berbakti mak bapak, tak telefon, tak tanya khabar, tak apa-apa. Sebab akhirnya seorang anak perempuan, kedudukan dia paling tenang selain pada suami dia adalah mak ayah dia. Dan bila dia duk fikir Nabi ni ada ni tak kenal dengan aku ni, tapi Nabi tak cakap. Kenapa Nabi tak cakap ibu? Nabi bukan menghukum Aisyah. Nabi tak dapat wahyu lagi. Saya pernah dekat situ.
Jangan balik dia fikir Nabi ni kenapa buat silent treatment dengan Aisyah. Dia nak fikir aku tu. Jangan marah kat Nabi. Nabi bercakap sesuatu yang wahyu sahaja. Jadi Nabi bila tak dapat wahyu lagi, Nabi tak boleh confirmkan cerita tu betul ke, cerita tu tak betul ke. Dalam keadaan Nabi mesti meyakini isteri dia. Tetapi dalam masa yang sama, Nabi meyakini bahawa orang yang adil itu dicintai oleh Allah. Maksudnya aku kena adil. Kalau isteri aku buat salah, aku kena hukum isteri aku. Tapi sekarang tak tahu cerita ni betul ke tak betul. Belum dapat wahyu. Maka Nabi masih lagi meneruskan komunikasi suami isteri macam biasa. Cuma adalah beza dia, kita kenal lelaki kita tu. Betul tak ibu? Begitu Aisyah, begitu juga Nabi. So end up Aisyah kata aku nak balik kampung. Boleh, baliklah kampung. Maka Aisyah balik duduk dengan mak ayah. InsyaAllah bulan depan kita sambung cerita tentang Aisyah dah balik rumah Abu Bakar As-Siddiq. Wallahu ta'ala a'lam. Jom kita tutup dengan kafaratul majlis dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat pengumuman satu boleh ibu? Tak ada banyak.